Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzuan Azir Saleh akan bersama Ustazah Muzayyanah Abdullah selaku panel tetap dan inilah Dengar. Anda tentu sedia maklum begitu ramai pasangan yang telah berkahwin tetapi tidak dikurniakan cahaya mata dan mereka amat berharap untuk menimangnya suatu hari nanti. Di satu sudut lain, kes pembuangan atau pengguguran bayi terus berlaku, terus menjadi-jadi secara terbuka atau tersembunyi dalam masyarakat di negara ini. Malam ini kita akan mendengar sendiri kisah seorang remaja yang terlanjur dengan kekasih hati sehingga hamil 3 kali, 2 daripadanya digugurkan. Soalan kita semua, apa dosa dan salah sang bayi itu sehingga nyawa dan masa depan mereka direntap sebelum tiba waktunya lahir ke dunia? Teruskan dengar bersama kami. Nyawa si kecil yang tidak berdosa sanggup dijadikan korban, membahayakan diri dan anak yang dikandung demi menutup dosa sendiri. Pengguguran yang pertama saya pergi ke klinik. Yang pengguguran yang kedua saya buat sendirilah melalui bil online. Sakit jugalah rasa macam bersalin yang betul punya. Mula-mula dia suruh juga gugur. Sebab tu yang 2 kali gugur. Jadi yang kandungan yang ketiga tu dia ada juga suruh gugur kan. Cuma saya tak nak lah, saya nak simpan. Sebab saya rasa bayi tu tak bersalah, yang salahnya saya dan juga dia. Waktu tu buat dengan di dekat hotel. Artinya kedua-dua anda menggugurkan anak itu di usia 3 bulan. Betul. Perasaan waktu tu takut jugalah, sebab takut jadi apa-apa kan. Tapi selepas daripada pengguguran yang kedua tu, terpaksa dimasukkan ke hospital sebab ada yang selebihnya tak keluar lagi. Dia pujuk rayu macam kata nak kahwin apa semua. Tapi bila dah dalam situasi macam ni, dia tak ada pun. Hilang macam tu je lah. Saya rasa sangat sedih sebab pisah dengan anak kan. Tapi nak kena redha lah, sebab bila kita beri anak tu pada satu keluarga, bukan ibu bapa juga yang gembira, tapi saya dapat satu keluarga tu gembira dengan bayi yang saya bagi pada diorang lah. Mabuk cinta dan mengikut hawa nafsu akhirnya menjerat diri. Sedar akan kesilapan lalu, responden ini memilih untuk kembali ke jalan keinsafan. Selami kisahnya lebih lanjut, bersama Dengar. Sebelum kami mulakan, bagi pihak Ustazah Muzayyanah dan kru penerbitan serta semua yang bertugas di malam ini, kami ungkapkan kalimah suci Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam ta'ziah, rasa duka cita dan bela sungkawa kami yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang terlibat dengan bencana banjir baru-baru ini. Mudah-mudahan Allah akan menggantikan dengan lebih baik lagi dan musibah ini menjadi satu asbab untuk kita kembali dan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Izwan sihat ke? Alhamdulillah sihat walafiat. Dan saya perkirakan topik kita pada malam ni Ustazah, anak itu tiada dosa, mungkin dekat di hati Ustazah. Kalau Ustazah nak ulas dahulu. Betul, anak itu tiada dosa. Yang berdosanya adalah kita yang memang pendosa, kan? Jadinya semoga apa yang kita nak kongsikan pada malam ini menjadi pelajaran buat semua kita, sebabnya biar kita menyesal di sini, jangan kita menyesal di sana. Baik. Dan kita nak berkenalan dengan responden yang kami bawakan terus pada malam ini secara live. Seorang yang kami namakan Anis, bukan nama sebenar, dan beliau berusia 21 tahun. Kini tinggal di rumah perlindungan Pondok Hijrah Muslimah dan beliau pernah mengandung anak luar nikah sebanyak 3 kali. 2 kali daripada kandungan itu digugurkan dan kini anak yang ketiga telah diserahkan untuk penjagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan kita bersama dengan Anis, bukan nama sebenar. Assalamualaikum Anis. Assalamualaikum, selamat malam. Dan saya dah kabarkan tadi kisah Anis
pertamanya saya harus buat disclaimer ini bahawa Anis di sini bukan untuk kita mendedahkan keaiban Anis, tapi untuk kita jadikan ibrah, ya, pengajaran kepada yang lain. Kalau mungkin boleh Anis ceritakan kembali, pada usia berapa Anis berkenalan dengan teman lelaki yang bertanggungjawab menghamilkan anda ini? Saya mula kenal dia pada umur 18 tahun. Dan start daripada situ saya mula bercintalah dengan dia. Bercinta dengan dia. 18 Lepas. tahun, berkenalan di mana? Daripada tempat kerja. Tempat kerja yang sama, ya? Ya betul. Lepas SPM lah masa tu. Anda bekerja dalam bidang apa, Anis? Sewaktu itu dalam perhotelan Perhotelan. Ya. Di mana, Anis? di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur? Ya. Baik. Dan setelah berkenalan pada usia 18 tahun itu, kali pertama anda terlanjur setelah berapa lama berkenalan dengan teman lelaki itu? Selepas setahun perkenalan. Artinya umur 19 tahun. Ya betul. Kali keberapa terlanjur baru anda tahu bahawa anda telah mengandung? Selepas banyak kali jugalah buat. Selepas banyak kali, ya? Mungkin sebelum itu anda yakin bahawa anda tidak akan mengandung. Ya betul. Dan kerap kali bertemu dengan kekasih ini setiap kali bekerja, ya? Ya betul. Apakah Anis sering mengaturkan supaya dalam satu shift yang sama ataupun teman lelaki itu mengaturkan supaya selalu berjumpa, bagaimana? Tak pernah, selalunya memang management yang aturkan lah. Jadi kalau setiap kali pergi kerja memang akan bersama dengan dia lah. Pergi kerja sama-sama juga. Saya sekadar nak tahu juga ni, apakah kejadian yang terlarang itu berlaku di hotel tempat anda bekerja? Tidak. Tidak. Jadi anda membawa ataupun kekasih membawa ke suatu tempat yang lain, ya. Setelah setahun perhubungan itu anda mengandung anak luar nikah yang pertama. Ya betul. Kongsikan perasaan ketika tahu bahawa anda mengandung. Perasaan waktu tu memang agak takut sebab family dah pernah berpesan kan supaya jaga diri, tapi bila kita dah terlanjur memang rasa takut lah dengan family. Bagaimana anda merahsiakan supaya tak kelihatan baby bump itu ataupun muntah di kalangan rakan-rakan, loya perut? Bagaimana cara nak merahsiakan itu, Anis? Memang selalu pakai baju besar lah. Baju besar. Lepas tu kalau rasa nak muntah, dia macam minta excuse pergi ke toilet lah. Dan saya telah maklumkan tadi bahawa Anis hamil di luar nikah ini 3 kali. 2 daripadanya digugurkan. Boleh saya tahu usia kandungan kali pertama anda menggugurkannya? Kandungan yang pertama berusia 3 minggu. 3 minggu. Kaedahnya, Anis? Pergi ke klinik. Klinik. Bagaimana anda berjumpa memberitahu klinik bahawa saya hamil dan saya mahu gugurkan kandungan ini? Atas suggestion daripada kawan-kawan tentang klinik itu atau anda pergi cari sendiri? Waktu tu keluarga lelaki tu yang bawa ke klinik. Jadi keluarga lelaki tahu bahawa anda hamil luar nikah? Tahu. Dan diorang juga yang minta untuk gugurkan bayi tu. Family Anis tahu tak ketika itu? Family Anis tahu? Ketika itu tak tahu. Hanya keluarga lelaki saja yang tahu, betul. ya? Ini sudah bagaikan satu kesepakatan, Ustazah, ya? Itulah maknanya mak ayah yang lelaki pun minta gugurkan anak tersebut. Ya betul. Okey, tapi tak menghalang untuk terus anak lelakinya berkawan dengan Anis? Tidak. 2 kali menggugurkan pun atas saranan mereka. Ya betul. Dan yang bawa pergi klinik semua Anis sendiri dengan pasangan ataupun dengan keluarga Keluarga lelaki itulah yang bawa. Ketika itu tadi usia kandungan berapa lama, Anis? 3 minggu. Baru 3 minggu, ya? Ya. kandungan kedua tu? Kandungan yang kedua dah berusia 3 bulan. Maknanya Anis dengan lelaki yang sama daripada awal tu? Ya, ataupun betul. ada dengan lelaki lain? Masih dengan lelaki yang sama. Ketiga-tiga kandungan dengan lelaki yang sama, Ya ya? betul. Kali pertama pengguguran itu berlaku, artinya doktor yang melakukan pengguguran menggunakan ubat-ubatan klinik. Dan kali kedua pengguguran berlaku? Kali kedua saya menggunakan pil Pil? yang dijual secara online. Awak beli pil
secara online untuk menggugurkan kandungan berusia 3 bulan. Ya, Di mana kejadian ataupun perbuatan itu dilakukan? di hotel juga. Di sebuah hotel, bukan tempat awak bekerja. Bukan. Bersama dengan teman lelaki awak. Ya, betul. Sampai 3 kali mengandung, tidak ada usaha untuk menghalalkan perhubungan. Sebab tu ada juga perancangan untuk berkahwin. Tapi bila saya bercakap tentang berkahwin, lelaki tu banyak memberikan alasan. Dan Anis masih setia dengan dia. Ya, sebab tu itu. Sebab cinta. Cinta. Mendengar kisah ini, Ustazah, komen sikit, Ustazah. Komen Ustazah, minta maaflah Anis, nafsu. Adakah anda mengakui? Ya, betul. Kan sebab kita boleh sampai 3 kali mengandung. Bayangkan zuriat yang lahir, sedangkan ada ramai di sana orang yang perlukan zuriat tetapi tak dapat. Kita dapat 3 orang anak yang memang di sisi Allah itulah pewaris umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buang macam tu saja. Okay? Jadi perkara ini sangat besar pengajarannya kepada yang menonton pada hari ini sebab kita boleh halalkan, kita boleh bertemu. Keluarga Anis ketika itu macam mana? Mereka sangat marah lah waktu tu. Macam mana? Sangat marah pada saya lah waktu tu. Dan memang dia tahulah Anis dengan lelaki tu. Ya, mereka tahu. Tak pernah suruh kahwin sebagainya. Mereka Sebab Ustazah nampak macam ni Izwan, yang lelaki tak mahu kahwin, menikahi Anis, betul? Lepas tu mak ayah yang lelaki pun nampak macam okey dah mengandung, gugurkan saja. Bersubahat juga di situ, Ustazah. Ya. Okey, sekejap lagi kita nak sambung lagi pendedahan dan cerita daripada Anis sendiri, apa yang berlaku. Kita nak tahu nasib kandungan yang ketiga setelah 2 daripada kandungan itu digugurkan. Jangan ke mana-mana, dengar akan kembali sekejap lagi. Okey tim, Miza dan Yana, hari ini kita nak tumpukan kepada kes yang banyak berlaku di kalangan wanita muda negara kita terutamanya, kes pengguguran anak. Bila kita cakap pasal pengguguran anak ni, biasanya orang yang dah berkahwin, dia tak gugurkan anak sebab dia nak dapatkan cahaya mata. Kalaupun dia terpaksa gugurkan anak, itu mungkin disebabkan oleh faktor kesihatan. Jadi, kes pengguguran anak ni biasanya saya percaya berlaku di kalangan mereka yang terlanjur yang menghasilkan anak di luar nikah. Betul tu Izzuan, kalau kita tengok kan dekat berita, dekat paper, dekat surat khabar semua kan, kes gugurkan anak ni semakin meningkat. Dia gini, kalau kita bersalin lepas tu kita gugur kalau kita buang bayi tu, dia takut jadi kes polis. So jadi lebih mudah dan kata kita gugurkan anak awal-awal, so jadi tak siapa yang tahu. Tapi macam mana dia orang boleh terfikir cara nak gugurkan anak tu dengan mudah? Mana taknya Kak Miza, zaman sekarang ni kita Google je semua benda keluar. Tradisional ada, cara moden ada. Lagi satu, majoriti wanita sekarang ni, diorang lebih memilih untuk ambil pil ataupun diorang pergi klinik yang ada sediakan servis untuk gugurkan anak. Tu yang pelik tu, senang-senang je nak dapatkan pil gugur anak tu. Lepas tu ada juga klinik yang buat servis gugurkan anak ni. Dan kalau bahan-bahan ni mudah didapati, saya agak tertanya juga, tak ada kawalan ke daripada pihak berkuasa ataupun bagaimana pemantauan kepada klinik-klinik yang mungkin secara senyap-senyap ada tawaran kepada mereka yang nak menggugurkan anak. Jadi aspek pemantauan sangat saya prihatinkan. Mungkin boleh jadi juga ada sindiket yang menguruskan kepada proses pengguguran ini. Lagi satu Izzuan, yang gatal pergi ambil pil gugurkan anak ni, dia tak fikir ke benda ni memberi kesan kepada kesihatan. Sebab kan bila kita paksa kan, kita ambil pil, so jadi mungkin benda tu akan satu hari nanti akan datang akan ada masalah rahim, masalah kandungan kita. Tapi itulah, kadang keluarga ni dah jaga baik dah diorang ni. Tapi diorang ni cakap tak nak hidup di kongkong lah apalah. Lepas tu buat benda bukan-bukan. Tahu-tahu mengandung. Lepas tu mulalah dah susah cari keluarga apa semua.
Itu dia dengar room table antara saya dan juga pasukan dengar telah pun cuba untuk mengupas topik kita pada malam ini, anak itu tiada dosa, dan kita bersama dengan Anis, bukan nama sebenar, yang 3 kali mengandung di luar nikah, 2 daripadanya digugurkan. Dan sekejap lagi kita nak bersama dengan tetamu yang saya perkirakan sudah menjadi bagaikan tetamu tetap juga di program Dengar ini, Haji Hushim Haji Saleh. Beliau adalah pengarah urusan dan kaunselor berdaftar di Hushim Motivational and Counselling Consultancy. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam, insya-Allah. Baik. Sekejap lagi saya nak tanyakan kepada Haji, tapi sebelum tu saya nak terus kepada Anis. Satu daripada kandungan di luar nikah itu Anis tidak gugurkan, ya? Ya, betul. Kenapa Anis tidak gugurkan? Sebab saya rasa bayi itu tak bersalah. Jadi saya tak patut gugurkan dia. Jadi ada permintaan daripada teman lelaki untuk menggugurkan kali ketiga itu? Ya, ada juga. Bagaimana Anis katakan pada dia tak mahu? Saya tetap dengan keputusan saya lah. Saya tetap nak selamatkan bayi tu dan saya tak nak gugurkan buat kali ketiga. Penerimaan dia? Dia terpaksa aku lah. Jadi bayi itu dilahirkan? Ya, betul. Apakah teman lelaki anda ada ketika anda melahirkan bayi itu? Tidak. Ketika itu yang ada hanya bonda dan juga keluarga saya. Oh, jadi akhirnya sudah ketahuan oleh keluarga, Ya, betul. bahawa anda mengandung anak luar nikah, ya? Ya. Di mana bayi itu sekarang? Pada keluarga angkat lah di bawah JKM. JKM. Kalau saya tidak perlu tahu nama penuh, mungkin apa agaknya panggilan Anis kepada bayi itu? Mungkin Adam. Adam. Anis rindu kepada Adam? Sangat rindu. Tapi saya tetap reda lah dengan... Anis masih berpeluang untuk bertemu Adam? Tidak. Tidak, memang sudah. Anis tahu keberadaan Adam di mana sekarang? Tidak tahu. Tidak tahu. Cuma Adam berada bersama keluarganya yang entah di mana sekarang, ya? Ya, betul. Pernah termimpikan Adam? Pernah juga. Berapa lama Adam dalam pelukan Anis? Selepas saya lahirkan dia, start daripada situ saya tak pernah lihat muka dia. Antara Adam yang lahir sempurna dengan janin 3 bulan yang Anis gugurkan, yang mana satu selalu menghantui fikiran Anis? Bayi yang berusia 3 bulan. Janin 3 bulan itu. Apa yang Anis selalu ingat? Dia selalu datang dalam mimpi lah. Macam memanggil-manggil saya. Haji, dan mendengar cerita ini, mungkin Ustazah juga nak ulas. Berani dah anak-anak muda sekarang ni 19 tahun telah menggugurkan kandungan. Saya risau kepada cerita Anis ni. Simpati ada, tapi saya risau. Makan pil beli online pula tu. Komen Haji. Saya bukan satu keheranan bagi saya lah. Saya dah buat kes dah 40 tahun. So benda ni bukan baru sebenarnya. Benda ni dah lama berlaku. Dan ni 19 tahun. Saya ada klien saya umur 14 tahun. Mengandung luar nikah yang dibawa oleh mak bapak. Ya. Sebab hari ni kita lihat kita kata mudah untuk anak-anak, ya, untuk berjumpa pasangan dan sebagainya melalui gadget. Betul. Yes. Ada kes saya, dia pergi tuition dan bila naik pusat tuition, ayah dia hantar keluar, lepas tu sekejap lagi boyfriend beritahu, okey, line clear. So 14 tahun dah mengandung. So sekarang ni kita soal mengandung, soal apa ni semua, pada saya dia lebih kepada bagaimana disiplin kendiri budak tu dan juga kawalan ibu bapa. Nampak tu, mana dari segi mudahnya bergaul, bebas, nak keluar dan sebagainya. Kalau saya sebagai kaunselor dan saya juga sebagai ayah dan sebagainya, saya takkan bagi anak saya, saya pesan anak saya dan saya ada cucu dan sebagainya, saya kata jangan bagi tidur sama orang, jangan, kita kena jaga betul-betul anak kita. Nampak tu, dengan siapa dia berkawan, dia keluar ke mana. Memang jadi ibu bapa ni itu amanah Allah. Dan memang penat jadi ibu bapa ni. Sebab selagi mereka tak berumah tangga, selagi itu kita kena jaga. Kalau tidak, ini minta maaf lah, ramai sebenarnya. Sebenarnya Tapi cukup ramai. ikut kes kita minggu lepas tu Haji, nanti dia lari daripada rumah pula. Yes. Itu yang saya banyak buat kes sekarang, iaitu mudah saja minta maaf cakap lah, nak cakap ni ibu bapa. Ramai jumpa saya, anak tu lari. Dan hari ni mudah duduk di kondo, mana nak cari?
buatlah report polis ke apa benda, tak jumpa. Ramai parent jumpa saya menangis. Akhirnya menangis. Mana anak saya Tuan Haji? Mana anak saya tak tahu mana pergi. Tapi kadang-kadang Haji, kalau kita nak salahkan ibu bapa pun, anak-anak zaman moden ni perwatakannya boleh ada dua. Di depan ibu bapa pijak semut pun tak mati. Betul. Tapi di belakang kadang-kadang dah bunting pula ya. Jadi Sebab tu saya sebagai kaunselor kan. Saya menekankan lebih kepada betapa pentingnya ibu bapa mempelajari ilmu parenting. Cara gaya asuhan kita dengan anak kita. Nampak tu? Memang kita kata tak boleh salahkan ibu bapa. Habis Rasulullah SAW bersabda, anak-anak dilahirkan putih bersih. Ibu bapa lah yang mencorakkan anak itu sama ada jadi Yahudi ke, Nasrani ke ataupun Majusi atau lain-lain. So nampak Rasulullah sendiri, dan saya sebagai kaunselor yang dah 40 tahun ni buat kerja, memang betul, saya tak nafikan. Walaupun mungkin ada ibu bapa kata, apalah Haji Hushim ni, salahkan mak bapak. Tetapi kita sebagai mak bapak, kita kena ada ilmu. Banyak ilmu tu kalau awal kanak-kanak macam mana, kanak-kanak macam mana, awal remaja macam mana. Yang banyak ibu bapa silap ialah pendidikan di zaman awal kanak-kanak, 1 hingga 7 tahun, 7 hingga 12. Ini ramai ibu bapa yang fail. Nampak tak ada ilmu kat situ. Jadi budak-budak ni hari ni pula ada gadget. Wan tengok sendirilah. Umur 8 tahun dah main dah ni. dah ada akaun Instagram. Dah masing-masing dah ada Instagram. Ada jumpa saya, Tok. Saya ada Instagram, Tok. Tengok Instagram kau, tunjuk. Apa ni, siapa ni? Boyfriend? Alamak. Dah ada 10 kekasih tahun dah ada hati. boyfriend. Mungkin dari segi aspek Islam pula Ustazah ya. Pemantauan bagaimana yang kita boleh lakukan. Rasul kata pada umur 7 tahun tak solat kita dah boleh rotan. Jadi mungkin penekanan-penekanan ini perlu ibu bapa faham, dan kadang-kadang anak zaman hari ini kita spoilkan sangat. Apa dia nak kita bagi kan. Masya-Allah, betul. Tapi saya setujulah bila Haji cakap di peringkat awal kanak-kanak, di peringkat kanak-kanak tu sendiri, sebab masa tu mak ayah memang tengah struggle, sibuk kan Haji, mencari isi rumah, nak menyuapkan makanan kan, rezeki kepada anak-anak. Tapi macam mana kita sebenarnya tak perlu tinggalkan kerja kita pun untuk kita memberi masa kepada anak-anak kita. Kan Ustazah hampir setiap minggu menyebutkan di ruangan ini, Ustazah kata Allah dah bagi kepada kita 5 waktu sehari semalam. Kalau kita tak boleh daripada subuh, maghrib, isyak, zuhur, asarnya, kita ambil mungkin seminggu sekali ataupun pada waktu malam. Adakah mak ayah yang bekerja sampai tinggalkan solat? Memang kita tahu ramai, tapi ambil satu waktu. Kalaupunlah kita kata kita ni bukan orang yang menunaikan tiang agama solat tu, tak ada ke waktu makan bersama? Kan itu sebenarnya dah ada dah dalam agama. Tapi kita tak ambil itu sebagai quality time kita. Jadi sayanglah. Jadi Ustazah betul-betul menangis. Mangsa banjir yang Izwan sebutkan tadi, Ustazah rasa banjir hati Ustazah lagi ni apabila kita dengar cerita macam ni, sebab tak sepatutnya berlaku. Okay? Bila Anis menyebutkan keluarga keluarga pasangan itu yang minta gugurkan Haji, saya memang rasa macam kenapa ya sampai macam tu? Banyak kes macam ni. Allahu Akbar, Sebenarnya banyak. masya-Allah. Biasa, sebab tu saya nak pesan kat luar sana bagi anak-anak gadis bila mengandung, bila melahirkan, biasanya pihak lelaki akan lepas tangan. Yes. Dia dah dapat Pengalaman saya Wan 98% akan lepas tangan. 2% je aku nak kahwin dengan kau. Nak yang bertanggungjawab. Dan biasanya pihak wanita lah, keluarga wanita yang menanggung aib, mengalami malu. Dia macam kata adik tadi kan, memang saya percaya kenapa dia teringat kepada yang 3 bulan tu. Kan itu dari segi kita kata efek dari segi emosi, psikologi dan sebagainya itu sebab dia mari kita kata menghantui dalam pemikiran bahawa aku berdosa. Aku kata orang tu kenapalah baby ni kan. Memang baby tu akan datang. Dia akan datang dalam kita kata pemikiran kita dan akan berlaku monolog dipanggil. Kita akan berlaku monolog, the self talk dengan baby tu. Dan dia mari dan sebagainya. Dan memang dia itu yang perlukan sesi kaunseling yang bersiri-siri untuk pulihkan kepada kita kata untuk supaya dia datang ketenangan balik jiwa tu. Itu. Anis, tetapi ketika anda hamil itu ada rasa takut kerana belum bernikah, takut diketahui orang ramai, anda pakai pakaian yang besar-besar kan? Ya, betul. Betul begitu ya. Jadi sekarang Haji, mungkin ketakutan yang dialami oleh mereka yang hamil di luar nikah ini mendorong kepada tindakan mereka untuk menggugurkan bayi.
Yang mana sebenarnya kita bukan nak menghalalkan apa yang mereka lakukan, tetapi menggugurkan bayi itu juga berdosa. Jadi bagaimana agaknya kita nak nasihatkan orang ramai yang mungkin terjatuh dalam lubang yang sama dengan Anis ini, kalaupun sudah terlanjur sehingga mengandung, janganlah diapa-apakan anak itu kerana mereka tak berdosa. Ya. Saya sebenarnya banyak dah kes yang jumpa saya kan. Kadang-kadang, Haji, saya dah mengandung. Sebenarnya ramai datang, Haji, saya dah mengandung. So saya nak gugur. Banyak kan mereka nak gugurkan kandungan. Sebab dalam masyarakat kita memang orang yang mengandung ni dan tak ada suami akan dihina, akan dikecam dan sebagainya. Bukan saja individu tu tetapi juga the family tu sendiri. Jadi kebanyakan dia orang ni sebab tu dia pakai baju besar, saya lindung dan sebagainya. Dan kadang parent pun tak tahu kan. Jadi kepada luar sana kalau boleh, saya kalau jumpa saya cakap apa? Kamu berzina dah berdosa. Gugurkan baby ni berdosa lagi. Tak kesian ke baby ni? Baby ni tak berdosa. Ni tajuk kita malam ni. Kan Jadi kalau boleh kata you teruskan dan kita ada rumah-rumah pemulihan. Ni macam rumah yang kita duk bincang malam ni kan. Rumah-rumah ni kita hantar ke situ. Dan di situ ada kita kata pengisian-pengisian untuk membina balik. Ni macam adik ni kan. Ada pengisian-pengisian yang boleh membina balik dia. Dan baby tu pun taklah kata orang tu kata orang dia masih hidup. Dan ada orang nak menerima. Ramai di luar sana. Betul. Yang kita kata yang kahwin yang tak dapat jumpa zuriat. saya yang tak dapat zuriat. Ramai sebenarnya. Hari ni ramai orang kahwin tak dapat zuriat dan mereka mengharapkan zuriat-zuriat ni. Jadi janganlah di luar sana kalau boleh jangan kita gugurkan. Memang macam kata orang tadi mudah. Ramai yang jumpa saya, "Alah Haji, mudah je. Beli pil, makan, gugur." Makan nenas je. Yes. Dan masalah dia banyak juga saya buat kaunseling ialah bila dah makan ubat, bila kahwin betul nanti Tak lekat. dia tak lekat. Ini banyak kes saya buat, minta maaf cakap kat luar sana. Sebab kadang-kadang dia punya usus tu, dia punya kata tu dah rosak. Rahim dah rosak dan sebagainya tu. Jadi di luar sana kalau dapat baby tu, ialah memang semua orang buat berdosa. Ustazah semua orang buat dosa. Jadi kita maknanya kita balik kepada pakai jalan nanti. Bertaubat dan Dia sebagainya. Izzuan, Ustazah nampak macam Anis kan. Dari segi penampilan zahir lah kita nampak insya-Allah Anis dah berubah kan, bertaubat. Tapi kalau kita nampak orang-orang di luar sana Haji, kalau dia kata kalau aku baik pun orang bukan nak terima aku sebagai orang baik. Maka dia akan menambah-nambah dosa lain. Inilah jadi sampah dalam masyarakat, minta maaf. Jadi perkara yang sekarang ni kita semua dalam emosi, bersedia bencana alam berlaku. Jadi adakah disebabkan perkara-perkara macam ni semakin berleluasa? Tak payah tunggu usia macam Anis. Haji kata 14 tahun dan sebagainya. Jadi di mana peranan kita? Kenapa masih wujud keluarga ibu dan ayah seperti lelaki tadi sepertinya menggugurkan itu adalah jalan yang terbaik. Dan mungkin saya nak tahu ataupun pesanan Haji lah kepada remaja di luar sana, ialah elakkan perzindaan sebelum bernikah, dan kalaulah memang terjatuh juga seperti apa yang pernah dilalui oleh Anis, berfikiran secara rasional supaya jangan membuat dosa berganda ya. Sebab Ustazah kalau dah hamil memang di luar nikah dan gugurkan, ada yang kata macam alah dia tak ada roh lagi kita boleh gugurkan. Tak ada ya Ustazah, memang berdosa Bukan dosa. soal anak tu, sekarang soal kita yang berdosa tu. Jadi mungkin pesanan Haji lah. Saya nak pesan kepada semua yang di luar sana kalau terlanjur dan sebagainya itu, maknanya ada kata orang tu peluang lagi untuk banyak pusat-pusat pemulihan dan sebagainya, dan jangan takutlah untuk datang jumpa kaunselor dan bincang, dan kami akan rujuk ke pusat-pusat pemulihan ni. Dan kalau boleh jangan buat dosa berganda. Maksudnya tadi membunuh baby itu kan kalau boleh, kalau dah ada mengandung lekat, maknanya tadi tu kita teruskan dan serahlah kepada ramai JKM tadi yang nak baby tu insya-Allah. Kita nak nasihat kepada ibu bapa pula. Tadi kita kata masalah ibu bapa dan mendidik tu okey, tak apa, kita dah sentuh. Ibu bapa yang menyokong ni tadi, pasangan dia tadi ni, yang kata gugurkan, mari kami bawa ke klinik ni. Sebenarnya ibu bapa macam ni dia lebih kepada kita kata tidak bertanggungjawab. Tidak rasa bertanggungjawab, nak lepas tangan tau. Mudah sebab dia anak lelaki. Apa susah? Aku bayar kau 200-300 ringgit gugurkan anak dia lelaki, tapi ni yang wanita ni macam mana? Nampak? Sebenarnya tindakan macam tu lebih merosakkan anak. Merosakkan dan juga dosa tu. Mak bapak tu berdosa sebenarnya. Bersubahat kerana menggugurkan bayi itu. Tapi sebenarnya Izzuan, yang tu kita memang dah tak boleh ubah dah. Anis sendiri ketika begitu tak rasa ke anda diperkotak-katikkan,
Tak rasakan anda tidak dihargai? Kenapa masih lagi stay dengan orang lelaki macam tu? Sewaktu itu saya rasa saya sendiri yang tunduk pada dia dan saya tak sedar waktu Tak tu. sedar. Anis mengharapkan cinta daripada dia. Ya, betul. Pernah tak bercakap kepada dia, janji kahwin dengan saya? Pernah. Ada. Tapi dia cakap okey nak kahwin. Tapi sampai sekarang dia Tak ada tak ada. kahwin. Ya, betul. Cara macam tu maknanya keluar masuk rumah mak ayah dia pun macam orang suami isteri dah ke? Ya, betul. Yang ni Janji betul palsu. salah mak ayah. Janji palsu dan mak ayah pun bersubahat dan berdosa. Itu Betul. dia. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada tetamu kami malam ini, Haji Hushim Haji Saleh. InsyaAllah Haji, kita ada kesempatan berjumpa lagi. Beliau adalah pengarah urusan dan kaunselor berdaftar Hushim Motivational and Counselling Consultancy. Sekejap lagi ada tetamu lain yang kami nak bawakan untuk kita memperkemas topik yang kami bawakan pada malam ini. Terus bersama dengar kembali sekejap saja lagi. Anak itu tiada dosa adalah topik dengar pada malam ini. Kita bersama dengan Anis, bukan nama sebenar, yang mengandung di luar nikah ataupun hamil di luar nikah 3 kali, 2 daripadanya digugurkan. Anis, apakah hari ini anda merasa marah kepada pasangan anda itu? Rasa marah. Tak ada cinta lagi? Tak ada dah. Jumpa dia lagi tak? Sejak duduk dekat Pondok Hijrah tak dah tak pernah jumpa dia lah. Pernah tak dia kata maaf kepada Anis atas apa yang dah dilakukan? Tidak pernah. Saya marah betul dengan lelaki macam tu. Termasuk mak ayah dia pun tak pernah? Tak pernah. Bagus Lezuan marah. Saya Kena marah. marah malam ni. Masya Saya Allah. marah kerana memperlakukan wanita dengan begitu. Maknanya dia cuci tangan. Yes. Sekian. Selamat berjaya. Tapi bagi Ustazah, orang macam Anis minta maaf lah sebut kepada seluruh anak-anak gadis yang menonton di luar sana. Kita ada akal. Kita dah tahu dah dia tak nak kat kita sebenarnya Anis. Dia hanya nak manisnya saja. Habis manis, sepah dibuang. Kan begitulah. Anis tak rasa dulu? Sewaktu tu tak rasa. Sekarang pernah tidak Anis rasa bahawa kehormatan diri Anis telah diragut oleh seorang lelaki yang hanya mahu memuaskan nafsunya? Rasa sekarang. Rasa begitu. Ustazah, dalam pada aspek Islam, Ustazah, bagaimana kita nak mendidik anak-anak muda seperti Anis ni, Ustazah, ya? Sebab kadang-kadang kalau kita terlalu berkeras dengan mereka, contohnya keluarga dia kata, kau dah menconteng arang di muka kami tak besarkan kau begini, dan takut nanti mereka patah balik ke dunia itu, kan? Tetapi kalau kita berlembut pun kadang-kadang kita dilihat bagaikan menghalalkan apa yang mereka lakukan. Jadi nak ambil jalan yang macam mana, Ustazah? Sebenarnya kan Izzuan, Ustazah merayulah kepada seluruh yang menonton pada malam ni, tolong kita sama-sama rasai ini adalah dosa kita bersama. Kenapa ya? Sebab bila Ustazah pandang macam mana ada kehidupan anak gadis seperti Anis, kan, kat mana silap Ustazah sendiri? Sebab kita disuruh memandang seluruh anak-anak orang lain tu macam anak-anak kita sendiri. Jadi kalau Ustazah punya rasa macam ni, sepatutnya ibu dan ayah, kan, jangan buang anak-anak ni. Kan kita harus bertaubat kerana mesti ada silapnya kita. Jadi dalam kita bertaubat, kita mencari lagi ilmu dan kita ambil anak-anak ni untuk kita tunjuk jalan. Pujuk sama-sama. Mungkin sebelum ni kita tersilap. Kita harap ibu ayah Anis buat macam itulah. Okay, jadi mak kita mungkin tersilap sebelum ni, tapi kita belum terlambat. Sebab menyesalnya di dunia Anis, anda masih beruntung. Ada jalan pulang, jalan taubat yang Allah pasti ampunkan dosa. Tapi kalau kita menyesal kat sana, itulah penyesalan yang wa na'udzubillah min zalik, kan, menghumban kita ke dalam neraka Allah. Betul. Dan kita nak teruskan dengan seorang lagi tetamu. Kita bersama menerusi panggilan dalam talian, iaitu Dr. Saleha Khalid. Beliau adalah pakar kesuburan di Pusat Kesuburan Sofia di Petaling Jaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan dengar. Malam ini kes yang kami bawakan ni agak menusuk ke jiwa saya sebagai lelaki. Saya marah, tetapi saya sedih juga dengan tindakan berani ramai daripada remaja kita yang menggugurkan anak, sama ada di klinik ataupun secara sendiri. Mereka mendapatkan pil secara online sahaja. Katanya dekat platform-platform yang popular di Malaysia ni, boleh klik, ada dekat situ.
Bagaimana agaknya nasihat mungkin untuk membuka mukadimah perbicaraan kita, doktor? Bahaya sebenarnya pil-pil ini kalau digunakan tanpa nasihat doktor. Ya, ini adalah satu yang sangat-sangat membimbangkan ya, dan kalau kita tengok dari segi teknologi ya, kita senang saja nak dapat apa, kita nak beli apa, kita boleh beli ya, dengan kita klik je online dan barang tu sampai ya. Tak ada pemantauan dah, dan tak ada siapa yang kita perlu dapatkan kebenaran ya untuk dapatkan pil-pil tersebut ya. So semestinya dia akan ada komplikasi yang boleh berlaku ya, seperti kita tak tahu sama ada pil tu adalah pil yang tulen ya, adakah ubat-ubat tu adalah ubat yang betul, dos dia betul ke, ataupun dia ada basically barang-barang ataupun bahan-bahan yang tak sepatutnya ada ya. Dan bagaimana pula kesan bila ambil ya, seperti boleh dapat komplikasi di mana pendarahan yang banyak ya, ataupun ada tisu yang masih tertinggal dekat dalam rahim ya, sehingga kan ianya boleh menggugat ya, boleh meninggal kerana pendarahan yang banyak. So bayangkan remaja ambil pil ni secara senyap-senyap dia orang buat dekat dalam bilik air ke ataupun dekat tempat-tempat yang terpencil and then suddenly boleh berdarah dan seorang-seorang tak tahu siapa ya, nak panggil bantu masa tu. So ini adalah satu perkara yang sangat membimbangkan sebenarnya ya. Doktor, saya agak terkesan dengan tindakan Anis yang menggugurkan janin pada usia 3 bulan kandungan. Mungkin doktor boleh beri pencerahan kepada saya, kaum Adam yang lain yang tak tahu kesannya ni, kesan jangka panjang ni boleh jadi apa kepada wanita kalau dah kandungan tu berusia 3 bulan dan minta digugurkan. Ya, betul. So basically kalau 3 bulan tu lebih kurang dalam 12 minggu ya. So selalunya kandungan tu dah kuat ya. Kalau kita dalam medical term dah lepas first trimester, dah buka buku ya, dah buka buku PIM dah. So dan semestinya dia akan memberi kesan pada jangka masa hadapan ya. Especially dalam kes adik Anis ya, dah menggugurkan lebih daripada sekali ya, 2 kali ya. So dia boleh memberi kesan seperti dia boleh dapat jangkitan ya, di mana dinding rahim tu boleh melekat ya, ataupun tiub fallopian boleh tersumbat ya, di mana mungkin akan memberi kesan kesuburan pada masa akan datang bila berumah tangga, bila hamil lagi. Akan ada kesukaran untuk hamil ya. So itu perkara yang kita risaukan dari segi jangka masa panjang. Tapi dari segi jangka masa pendeknya seperti pendarahan yang banyak, ada juga ubat tu dia makan ya, overdose ya, di mana rahim tu boleh terkoyak ya, bila ada kontraksi nak keluarkan, nak gugurkan kandungan tersebut. Dia makan double dose ke ya, ataupun ubat tu tak tulen, dia ada side effect yang lain, dia boleh terkoyak dan pendarahan yang boleh meragut nyawa ya. So itulah isunya. Doktor, mungkin ramai juga yang terlanjur mengandung anak di luar kehamilan, mereka mahu mengambil langkah yang lebih tradisional. Katanya makan nenas banyak-banyak atau sengaja jatuhkan diri daripada tempat tinggi, tergelincir tangga dan sebagainya. Apakah dengan sengaja melakukan ini ataupun dengan mengambil nenas tu sebenarnya juga boleh mendatangkan komplikasi yang bahaya kepada ibu yang hamil tadi? So itu adalah orang kata mitos ya. Sebenarnya nenas tu dari segi medikalnya tak ada apa-apa kesannya dari segi kandungan. Ramai yang ingat nenas tu tajam. So diorang pun makanlah banyak-banyak nenas tu, tapi sebenarnya tidak ya. Namun ya sebenarnya ada yang mengambil langkah tradisional ya, seperti pergi cuba macam melakukan perkara-perkara yang luar daripada kita punya rasa kita punya logiknya, seperti dia orang akan ambil buluh ya, masukkan ke dalam vagina ataupun faras cuba untuk keluarkan bayi tersebut ya, dan Allah. bayangkan boleh berlaku pendarahan ya, luka pada rahim. So sebenarnya kalau dekat emergency hospital bahagian ONG, bahagian sakit puan, kita once in a while kita akan dapat kes macam ni ya, di mana dia lakukan sesuatu untuk keluarkan, untuk gugurkan kandungan tersebut ya, dan mengalami komplikasi ya. So sometimes ada yang kes di mana rahim tu koyak ya,
dan kita tak boleh selamatkan. Kita terpaksa potong dan buang rahim tersebut, ya. So itu antara perkara-perkara yang boleh berlaku, ya. So saya basically nak nasihatkan, ya, kalau boleh remaja, ya, untuk datang dapatkan bantuan sokongan kehadapan, ya, termasuklah dari segi perubatan, jumpa doktor dan bincang apa perkara yang terbaik. Selalunya mereka keadaan mereka tu terdesak, ya. Mereka lebih kompleks, lebih holistik, ya. Kita tak boleh tengok dari segi sudut keguguran sahaja, macam mana nak gugurkan kandungan, tapi dia ada background, ya, dia punya family, keadaan keluarga dia, ya, kesusahan, kesesakan. So pada waktu itu dia perlu gugurkan, so dia perlu dapatkan nasihat yang terbaik, ya, supaya dapat bantuan dan sokongan. Doktor, ringkas saja respon daripada doktor, kita mengejar masa. Sebagai seorang pengamal perubatan dalam bidang kesuburan ini, mungkin doktor nak memberi amaran bahawa tindakan menggugurkan bayi oleh klinik-klinik secara haram ini sebenarnya salah dan boleh dikenakan tindakan. Ya, sebenarnya ianya adalah salah, ya. Especially kalau kalau kita tengokkan daripada Medical Act, ya, dia tak boleh, ya, sebenarnya is illegal untuk Malaysia untuk menggugurkan kandungan bayi ni. So kalau kita buat, kalau ada apa-apa komplikasi seperti especially nyawa ibu, ya, wanita yang mengandung, dia boleh meninggal kerana cuba menggugurkan anak tersebut. Dia adalah satu kesalahan yang besar dan dia akan disoal siasat, ya, dan termasuklah pada doktor dan juga klinik tersebut. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Salihah Khalid. Beliau adalah pakar kesuburan Pusat Kesuburan Sofia di Petaling Jaya. Terima kasih doktor. InsyaAllah ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Dan dengar nak kembali berehat seketika, kita nak sambung lagi sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Bertemu kembali dalam Dengar Anak Itu Tiada Dosa. Kami bawakan Anis, bukan nama sebenar, yang hamil 3 kali di luar pernikahan. 2 daripada kehamilan itu digugurkan dan anak yang ketiga lahir diserahkan terus kepada keluarga angkat. Dan kami nak memperkenalkan tetamu dalam blok terakhir ini, Puan Wan Ashima Kamarudin. Beliau adalah pengurus Pusat Perlindungan Wanita dan Remaja Pondok Hijrah Muslimah Malaysia, tempat yang mana Anis menumpang kasih sekarang ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Baik, mungkin Bunda nak ceritakan ketika menerima Anis, keadaannya macam mana dan apa yang harapan keluarga diletakkan kepada rumah Bonda untuk mengasuh Anis. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Situasi yang saya dapat apabila keluarga hantar di tempat saya, dia dalam keadaan murung, depres, kekeliruan. Yang mana dia mengharapkan bantuan ataupun dia minta kita supaya bantu dia. Ya, supaya dia tidak keseorangan, ya, yang mana ialah kalau kita tahu daripada cerita Anis ni daripada pihak keluarga lelaki pun dah buang, sehingga kan bukan sekali tetapi berkali-kali. Jadi saya ambil inisiatif iaitu memujuk ibunya supaya tidak bertindak sesuka hati, ya. Kadang-kadang, ya tuan, kes saya ni ada yang ibunya membelasah anak tersebut di depan kita sebab marah tak boleh terima. Sebenarnya ialah benda dah terjadi, kita tak boleh nak stop. Apa yang boleh, keluarga kena reda. Yang mana dah memang orang kata dipanggil kifarah pun ada dalam satu keluarga. Ya betul Ustazah. Jadi kita banyak mendidik ibu supaya terima keadaan anak supaya dia tidak keseorangan. Apabila dia keluar, dia mengandung, terberanak, mungkin hala tuju dia lagi lebih teruk. Ya, jadi di tempat kami kita cuba selamatkan seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Bagaimana Bonda boleh memberi contoh kepada rakyat Malaysia? Bonda ada banyak kes macam ni menerima Anis ketika kandungannya berapa bulan Bonda? 7 bulan. 7 bulan dan Bonda boleh terima, silakan datang, kami akan lindungi anda. Berbanding mungkin sikap setengah atau mungkin ramai rakyat Malaysia yang mengandung anak luar nikah engkau ni, tak guna engkau ni. Macam mana? Mungkin Bonda nak mengajar sikit kepada orang yang begitulah. Dia macam inilah. Kita kadang-kadang tidak melihat kepada pengawalan.
kita melihat seperti pengakhiran setiap manusia itu. Jadi bagi saya semua manusia itu pernah melakukan kesilapan, sama ada yang besar ataupun yang kecil. Ya, jadi bagi masyarakat di luar, apa pun yang terjadi mereka, kita perlu bantu dia sebagai hak manusia, sebagai dia seorang insan yang perlukan perlindungan dan juga tempat untuk dia berteduh. Seandainya kita buang mereka, maka mereka akan jauhkan diri daripada orang yang sepatutnya. Lagi-lagi keluarga. Macam saya, di tempat saya, keluarga ni saya tak akan pisahkan. Sebab doa daripada ibu itulah yang membantu anaknya. Jadi saya banyak ajar Anis supaya dia selalu minta maaf kepada ibu dia. Sebab ialah ibu yang dah melahirkan air mata ni, memang susahlah orang kata neraka tu dah cium Ustazah. Jadi apa yang kita ajar adalah kembali balik kepada taat kepada ibu bapa. Ya, walaupun ibu tu mungkin dia buat satu keputusan, serahkan anak itu kepada keluarga. Mungkin bagi dia kejam, tapi bagi ibu dia itu tindakan yang terbaik untuk dia. Supaya dia lebih orang kata realiti boleh, dia tak mampu lagi nak kendalikan anak tersebut. Ini ada sudut di pandangan keluarga lah. Sebab itu konsep kami di pondok adalah reda, tawakal dan sabar. Orang kata 3 perkara ni tak lupa daripada pondok. Dan kita banyak buat solat taubat, sentiasa mengingati Allah, zikirullah di sana lah. Jadi masyarakat di luar ni kadang-kadang memanglah kita sedih Memang terlalu sedih lah apabila nampak je pelacur seolah-olah dia terlalu jahat. Sedangkan pada zaman dahulu pelacur bagi minum air pada anjing pun dia angkat ke syurga. Inilah ceritanya netizen masyarakat kita yang mudah menghukum daripada menerima. Cuma apa yang saya lihat, insya-Allah kita yakin pemimpin kita ke para ulama kita, ustazah-ustazah, orang yang hebat ni, kita buat kerja. Macam saya sebagai seorang aktivis masyarakat, saya buat kerja. Sebab tugas saya, kita selamatkanlah dulu. Supaya kebanyakan kalau kita tak selamat itu yang akan jadi pelacur tu. Ini yang kita lihat. Jadi bila keluarga serah, memang keluarga kadang-kadang ada yang buang. Dia kata no. Anak ini walaupun dia jahat, dia bukanlah jahat selamanya. Dan mungkin ketika Anis melalui satu fasa down, terpaksa berpantang tanpa bayi di tangannya, bagaimana agaknya kaedah pemujukan yang Bonda gunakan di rumah, mungkin sokongan daripada rakan-rakan lain yang berada di rumah itu, mungkin Bonda saya macam Anis ni, memang berpantang tanpa anak ni bukan mudah. Dia akan jadi meroyan, dia akan jadi macam-macam depres dan sebagainya. Apa yang terjadi adalah kita meyakinkan dia telah mengembirakan suatu keluarga. Yang saya kenal pasti keluarga angkat yang menerima anaknya adalah sepasang suami isteri yang sudah berkahwin 20 tahun tidak ada cahaya mata. Disebabkan salah seorang tu ada masalah dalaman lah. Jadi memang nak dapatkan zuriat tu agak susah dan sukar. Jadi saya cakap dengan Anis, saya kata dengan dia, Sufia, saya membiasakan mereka ni Sufia, Anis kena reda, kena sabar dan tawakal. Dan insya-Allah bila kita reda dengan suatu perkara, Allah akan gantikan yang lebih baik. Sebab dia telah mengembirakan, seolah-olah telah berjihad dalam mengembirakan satu pasangan suami isteri. Betul. Yang betul-betul saya yakin dia akan hargai. Dia akan hargai anak tersebut. Betul. Sebab mungkin dia tak boleh dapat yang kedua, ketiga dan dia akan jadi anak tunggal. Betul. Jadi dengan ikhlas, reda itulah salah satu cara pujukan lah. Dan satu dia kena banyak sujud pada Allah. Bertaubat. Ustazah, untuk membuat kesimpulan semuanya dari segi agama, apa yang Ustazah nak katakan secara umumnya dalam topik kita pada malam ini, Ustazah? Anak itu tidak berdosa, yang berdosa adalah kita. Maka jangan tambah-tambah dosa lagi di pihak ibu dan ayah. Jangan ulang lagi perbuatan seperti ibu dan ayahnya lelaki tadi. Kita contohi ibu ayahnya Anis, cari jalan, jumpakan dengan Bonda. Alhamdulillah, semoga ini menjadi satu jalan keluar daripada permasalahan Anis, dan insya-Allah Anis tak bertemu di dunia. Kita melihat Anis rindukan Adam, masya-Allah, dan insya-Allah akan bertemu di akhirat Allah. Syaratnya kita betul-betul bertaubat atas dosa-dosa kita, dan kalau Anis keluar daripada pondok pun, Anis insya-Allah akan memberi contoh yang terbaik kepada orang di luar sana. Baik.
Kami ucapkan terima kasih kepada Puan Ashima Kamarudin atau lebih mesra disapa Bonda dari pengurus, beliau adalah pengurus di Pusat Perlindungan Wanita dan Remaja Pondok Hijrah Muslimah Malaysia. InsyaAllah ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Sekalipun anak itu anak luar nikah tetapi anak itu tidak berdosa, yang menjaganya lah akan membentuk sama ada menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi atau akan membawa ke jalan Allah yang benar. Semuanya tanggungjawab kita di sekeliling anak itu. Kami ucapkan terima kasih di atas perhatian anda dan kebersamaannya pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami kongsikan akan membawa sedikit pengajaran untuk kita lebih mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengharungi saki-baki kehidupan ini. Saya Izwan Azir Saleh mewakili Ustazah Muzayana Abdullah dan semua kru penerbitan. Terima kasih di atas perhatian anda. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat malam. Jaga diri Malaysia. Padamu ku serahkan, engkau tempatku mengadu. Dengar di sana merintih, dengar di sini menangis, dengar raungan agungmu, ku bertawakal mengejar impian. Syukur ada di jiwa, sentiasa ada di jiwa. Syukur kalimah azimat, kalimah keramat. Oh, dengar, ku sering terdengar, dengar akan ada sinarnya, dengar fitrah hidup yang fana.